أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hari ini kita baca surah Kahf ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله، sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang saya kasihi, yang baginda sallallahu alaihi wasallam rindui. Alhamdulillah, alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahannya, dengan kurniaannya, dengan anugerahnya kepada kita. Kita masih lagi bangun pagi ni, berjalan, buka mata, boleh makan, boleh minum. Masuk tak payah guna straw, no? Masuk ke mulut terus, ke perut. Mempunyai deria rasa pada lidah, pada hidung untuk bau, pada tangan untuk merasa panas dan sejuk. Banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Terima kasih ya Allah, tak terhitung kami wahai Allah. Dengan segala kepujian dan kesyukuran kami tentukan hanya pada Allah. Itulah kita, hamba yang serba kekurangan, hamba yang fakir, yang tak memiliki apa-apa, semua pinjam ke Allah. Segala-galanya, sedar diri kita. Kita pinjam apa juga yang ada pada kita, semua kita pinjam pada Allah. Kita nak kembalikan, kita nak infakkan ke arah kebaikan. Agar benda yang kita pinjam ini kita guna sebaik mungkin. Itulah kita, seorang hamba Allah yang sedang belajar menjadi baik. Tak baik pun, kalau orang kata hang baik, tak baik pun. Kami sedang belajar menjadi baik, sedang berusaha untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan usaha kita yang sedikit ini Allah Ta'ala terima dan redha atas segala ketentuannya, insyaAllah. Ha? Dan Alhamdulillah, dengan penuh kesyukuran kita menyambung kehidupan kita pada pagi ini melalui sebuah surah yang Allah Ta'ala letakkan dalam Al-Quran di dalam susunan surah-surah yang ke-86. Kedudukan surah At-Tariq, satu nama bagi surah ini. At-Tariq, kalau kata dalam bahasa Arab, Tariq ni jalan. Jalan. Ataupun pengetuk. Kalau kata dalam bahasa Melayu pun, dia panggil ketuk. Satu ketukan yang kuat. Itu maksud dia Tariq, satu ketukan. Dan bila orang Arab ni ambil Tariq ini, mengambil nama, maksudnya Tariq ni jalan. Jalan tu, jalan ni, jalan ni. Kita macam, kalau dalam bahasa Inggeris, kita bubuh street. Kalau dalam bahasa Melayu, kita bubuh jalan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dia kata Tariq. Maksud dia pengetuk. Jalan ni, dia kata, apabila orang nak buat jalan ni, orang kena ketuk. Dan dalam bahasa yang Allah Ta'ala maksudkan kepada kita ni, memberi nama satu surah yang begitu indah dengan nama Tariq. Tariq. Ada orang Arab banyak dia suka bubuh nama anak-anak dia Tariq, di antara pahlawan ataupun panglima Islam yang begitu masyhur. Satu ketika dulu dia adalah zaman tabi'in, cicit kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, bernama Tariq bin Ziyad. Dia yang menguasai Andalusia satu ketika dulu. Dia bawa 200 buah kapal perang. Apabila dia nak menakluki Andalusia, dia buat macam mana? Dia bakar 200 biji kapal perang dia. Dia tak mau bagi tentera-tentera dia balik ke Madinah. Dia nak suruh duduk di situ, hidup mati, duduk, jangan lari.
Jadi sampai-sampai dia di kota Andalusia tu, dia bakar terus sampai perang. Nah, itu nama panglima. Dia cicit kepada Saidina Umar Al-Khattab, Tariq bin Ziyad. Nah, kehebatan seorang ketua panglima Islam yang hidup mereka dalam Islam. Nama Tariq. Ha. Okey. Ini yang kita nak tengok ini, Tariq ini iaitu satu surah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada peringkat ketiga kenabian. Okey, nabi ni dia ada 3 peringkat dan ada kata 4 peringkat. Peringkat pertama, apabila dia dilantik menjadi rasul, maka dia menyebarkan. Itu peringkat pertama, dia sebarkan. Peringkat kedua, baginda menerima segala penyiksaan. Penyiksaan demi penyiksaan yang dilakukan. Peringkat ketiga dia dah pindah ke Madinah. Dan peringkat keempat merasai kegemilangan Islam. 4 peringkat. Dan surah Tariq ini diturunkan kepada 3 peringkat kenabian. Lebih kurang dalam tahun 6 hingga 10 Hijrah. Wallahualam, tak diceritakan secara tepat tahun berapa yang diturunkan surah Tariq ini. Yang mana surah ini kalau kita tengok dia hanya mempunyai uh, Allahumma salli ala 17 ayat. Nah, dia hanya mempunyai 17 ayat. 17 ayatan. Dia hanya mempunyai 17 ayat. InsyaAllah kita akan cuba baca ayat ini. Walaupun pendek tapi penuh makna yang Allah Ta'ala ajak kita sama-sama membaca, bertadabur, berfikir. InsyaAllah. Kita baca dulu lah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wama adraka mattariq. An-najmu thaqib. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Wassama'i wattariq. Demi langit, demi yang mengetuk. Demi yang mengetuk. Demi langit, demi yang mengetuk. Tariq ini maksud dia adalah salah satu daripada nama satu bintang. Bintang itu dia bersifat mengetuk. Okey. Kita tengok kita tengok dulu dalam penurunan wahyu yang maha indah ini. Allah Ta'ala sebut, bila Allah Ta'ala sebut tentang Tariq, dia nak ajak kita sama-sama fikir. Apa dia bintang yang mengetuk? Apa dia bintang yang mengetuk? Mula-mula disebut sama. Apa dia? Langit. Pembukaan surah ini Allah Ta'ala bukakan dengan langit. Banyak dah surah-surah yang terdahulu yang kita baca, terutama sekali surah-surah dalam juzuk 30 ni, Allah Ta'ala akan bersumpah dengan nama bintang dia, dengan nama langit, matahari, bulan, bintang, siang dan malam, bumi dan langit. Itu di antara sumpahan-sumpahan yang Allah Ta'ala ambil sempena nama makhluk-makhluknya yang besar-besar untuk dibandingkan dengan kita makhluk yang kecil. Sekecil-kecil makhluk yang Allah Ta'ala pandang
Sekecil-kecil makhluk yang Allah Ta'ala rahmati dan kasihi ialah manusia yang cukup lemah, serba kekurangan. Nah, namun Allah Ta'ala mengangkat setinggi-tinggi darjat atas kurniaan akal yang boleh membawa mereka ke arah kebaikan dan juga kejahatan. Nah, walaupun kecil. Tapi Allah Ta'ala datangkan perbandingan. Tengok langit aku, Masya Allah. Bila kita dongak ke langit, melihat betapa luas terbentangnya langit Allah Ta'ala ibarat seperti mana? Sirajam wahaja, bumbung yang duk tutup atas kita. Ha? Ibarat dia seperti bumbung yang menutupi di atas kepala kita. Tak terjangkau begitu luasnya dia. Ha? Hanya Allah yang maha mengetahui apa yang ada di sana. Dan Allah Ta'ala itu maha melihat pada keseluruhannya. Itu tentang langit. Wattariq. Dan pada langit itu Allah Ta'ala letakkan satu bintang atas nama Tariq. Kita baca itu surah Buruz. Cerita tentang Buruz. Kan yang ada 12 buruz. Hari ini dicerita tentang satu bintang. Bintang ni nama Tariq. Lepas tu dia tanya, Wama adraka mat-tariq? Dan adakah kamu tahu apakah dia yang duk mengetuk tu? Apakah bintang Tariq ni hampa tahu tak? Nah, An-Najmus Saqib. Berturut-turut Allah Ta'ala sebut. An-Najmus Saqib iaitu satu bintang yang menembusi. Iaitu yang bersinar tajam. Baik. Maka baginda SAW pun diterangkan tentang sifat bintang ini. Nah, sifat bintang yang bernama Tariq. Dia memuji Allah. Nah, kullu fi falakin yasbahun, kata Allah. Setiap yang berada di falak. Maksud falak ni apa juga yang bertaburan. Bintang-bintang, matahari, bulan dan sebagainya. Itu dinamakan falak. Sebab tu dipanggil ahli falak. Nah, ahli kaji bintang, bulan dan segala cakrawala. Itu dinamakan falak. Allah Ta'ala sebut kullu falakin. Nah, setiap falak itu yasbahun. Mereka itu bertasbih memuji Allah tanpa henti. Sebab itu kenapa bintang itu boleh terapung di udara, boleh terapung di langit yang tinggi tanpa ada tali. Kerana mereka bertalikan kepada tasbih dengan Allah. Dan memuji Asma'ul Husna. Nama Allah yang maha tinggi. Jadi, cara bintang Tariq bertasbih ialah dengan cara mengetuk. Dia mengetuk. Seolah-olah bunyi seperti orang ketuk pintu. Tapi dia ambil masa 3 saat. Setiap satu ketukan kepada satu ketukan lain adalah selama tempoh 3 saat. Tuk, 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 tuk. Macam kita rasa macam bunyi detikkan jam. No? Yang mana ini disaksikan sendiri. Nah. Dalam zaman moden kita ni, apabila manusia Allah Ta'ala beri akal untuk naik ke langit, naik ke bulan, naik ke angkasa, maka Allah Ta'ala beri keizinan untuk mereka mendengar sendiri bunyi ketukan di cakrawala Allah Ta'ala. Seorang lelaki Cina yang mana dilantik sebagai ketua untuk operasi mengkaji cakrawala langit, mengkaji cakrawala di langit Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau tak silap saya, nama dia Yang Liwi. Dia naik ke langit. Dia kata dia ni adalah orang yang pertama mendengar satu bunyi ketukan. Bila dia sampai di sana, dalam tempoh beberapa lama lah dia duduk bersama dengan anak kapal dia. Jadi dia mendengar bunyi ketukan yang amat luar biasa. Siapa yang nak mengetuk? Siapa yang nak pergi bertukang di langit Allah ni? Nak pergi perbaik apa? Nak pergi repair apa? Kalau biar manusia naik, mereka memang akan repairnya. Mereka nanti bawa naik kereta, pergi cangkul bintang ni. Pergi rabut cahaya ni. Mereka akan pergi kacau awan yang duk berarak. Manusia akan buatnya. Tapi Allah Ta'ala tak izinkan kita sewenang-wenangnya naik ke sana. Melakukan kerosakan di langit. Sudahlah manusia itu melakukan kerosakan di bumi. Allah Ta'ala tak izinkan. Tetapi yang ni Allah Ta'ala izinkan mendengar. Merisik apa yang berlaku di langit. Maka kata ahli angkasawan ni, apabila ianya dilantik menjadi
meneliti satu misi penelitian tentang apa yang berada di luar angkasa. Apa yang didapati, dia cuba mendengar satu bunyi ketukan setiap 3 saat. Ketuk, tuk, tuk. Bunyi ketukan. Yang mana apabila makin lama semakin jelas, semakin lama semakin jelas bunyi ketukan tersebut. Lalu dia pun merakamkan dengan menggunakan ultrasound, dia merakamkan bunyi suara bintang tu. Jadi dia letakkan nama bintang itu sebagai nama bintang pulsar. Dia letak nama bintang tu bintang pulsar. Apa maksud dia? Maksudnya dalam bahasa saintifiknya iaitu bintang mengetuk. Okey. Kemudian dalam kajian dia cuba hampiri bintang tu, ternyata tak boleh kerana bintang tu beratus-ratus kali ganda lebih panas dari matahari. Cahaya dia beratus-ratus kali ganda lebih panas daripada matahari dan jarak dia ni lebih jauh daripada matahari. Bermakna dia beratus kali ganda lebih besar daripada saiz matahari dan kedudukannya lebih jauh daripada bumi dan lebih jauh daripada matahari. Yang hanya sampai adalah bunyi ketukan-ketukannya pada kedudukan angkasawan ni tadi. Yang Liwei daripada China. Dan kemudian secara ringkasnya bila dia turun ke bumi dengan anak kapalnya, dia pun dengan bangga buka ultrasound bagi semua orang dengar. Ini penelitian dia dapat. Dia adalah manusia yang pertama yang mendengar bunyi ketukan. Dia adalah manusia yang pertama mencapai satu misi apabila dia membuat penelitian kepada apa yang berada di luar angkasa adalah di antara banyak-banyak bintang itu ada satu bintang yang berbunyi seperti orang ketuk. Orang ketuk. Maka dalam saintis-saintis yang hebat itu ada seorang cendekiawan Islam yang hafiz Al-Quran. Dia buka Al-Quran. Dia buka Al-Quran surah yang ke-86 ini, lantas dia membaca was-sama'i wat-tariq. Demi langit dan demi pengetuk. Subhanallah. Ayat ini turun 1400 tahun yang dahulu. Turun dah. Cerita dah tentang bunyi ketukan tu. Lelaki Cina ni baru jumpa. Baru dengar. Dia dengan bangganya turun. Dia kata dia manusia pertama. Apabila surah ini dibacakan, maka dia bukan manusia pertama. Dia bukan manusia pertama. Siapa manusia pertama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia pertama yang tahu adanya bintang yang mengetuk. Subhanallah. Lantas apa dia buat? Kata laki-laki Cina ni tadi, dia kata, Muhammad ni, dia kata, mungkin dia ada satu teropong yang luar biasa. Teropong ajaib. Yang boleh kaji bintang mengetuk tu. Sebab kalau teropong dengan teropong lain ni pun tak boleh sampai nak tahu kepada bintang mengetuk ni. Tapi dia kata Muhammad ni mungkin ada teropong ajaib ni. Yang mana teropong ni teropong yang paling luar biasa yang boleh tahu kata ada bintang mengetuk. Sebab tu dia boleh buat ayat. Maka kata lelaki yang Muslim itu, saintis yang Muslim itu kata, ayat ini bukan dibuat oleh Muhammad. Ayat ini bukan dibuat oleh Muhammad, tetapi dibuat oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayat Al-Quran tidak dibuat oleh manusia, tak boleh dicipta oleh mana-mana manusia. Bahkan Muhammad itu ummi. Tak pandai tulis, tak pandai baca. Macam mana dia nak ciptakan ayat? Dia nak tulis pun dia tak reti. Masing-masing terdiam, fikir. Nak mengakui Al-Quran itu sebenar-benarnya ayat yang datang daripada sisi Allah. Tetapi keegoan atas kepercayaan turun-temurun nenek moyang, mereka cuba menafikan dengan mengatakan Muhammad itu ahli sihir. Walhal Allah dah cerita dah. Zaman lah ni baru orang jumpa bintang mengetuk ni. Padahal 1400, 1500 tahun yang lalu, Allah dah cerita dah pada Rasulullah.
Ini untungnya orang Islam. Ha? Tidak kagum kepada manusia sesama manusia. Tapi kita orang Islam, apa juga yang berlaku atas keajaiban yang baru kita tengok, kita terus terbit satu perkataan Subhanallah. Kita terus puji Allah. Kita tak puji keajaiban tu, tapi kita puji keajaiban ciptaan Allah. Iaitu bagi menafikan perasaan ataupun akidah kita daripada jatuh syirik. Kita cantas dia dengan Subhanallah, hebatnya Allah. Subhanallah, maha kaya Allah. Kita puji Allah. Mencantas segala ketakjuban kita sesama makhluk. Sebab kita tak takjub sama makhluk. Kita takjub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas ilmu yang Allah Ta'ala bagi pinjam kepada kita. Maka kita ada Al-Quran. Terima kasih ya Allah. Al-Quran terlebih dahulu menceritakan tentang bintang pengetuk. Dia duk ketuk apa ni ya Allah? Ha? Kata Allah, kullu fi falakin yasbahun. Setiap apa yang ada di falak, di angkasa raya itu, yasbahun. Mereka itu berenang-renang sambil memuji Allah Subhanahu wa taala. Maksud berenang-renang tu bukan berenang di lautan. Kan mereka beredar. Ha? Mereka beredar itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Yasbah. Ha. Nah, pujian ke atas Allah Taala. Maka cara bintang yang dinamakan dengan nama pulsar. Nah, bintang itu ia cara dia memuji Allah, cara dia bertasbih kepada Allah, iaitu dia mengetuk berulang-ulang. Sampai bila? Sampai kiamat. Ah. Jadi siapa yang diberi keizinan, katalah, muslimah katalah, satu hari nanti dapatlah peluang jadi angkasawan. Oh, manalah nak tahu. Hujung-hujung usia orang ajak pergi naik ke bulan ke. Atau mungkin ada travel rombongan naik ke bulan ke. Naklah juga dengar yang kata Tariq ni nah. Bunyi ketukan yang amat menggerunkan. Nah. Memang gerun. Kalau dengar bunyi ketukan dia. Subhanallah. Macam kita dengar ultrasound yang selalu diletakkan pada perut ibu yang hampir-hampir nak bersalin. Selalunya kan misi akan letak di atas perut ibu yang dekat nak bersalin kan. Dia nanti bunyi kan. Oh ni dia, cara dia bunyi pun lebih kurang macam tu. Agak menyeramkan. Subhanallah. Itu nama dia tariq. Dan lagi satu, sifat tariq ni kata Allah, dia bukan sekadar mengetuk. Dia ada an-najmus saqib. Apa dia an-najmus saqib ni? Tariq ni dia adalah sejenis bintang yang mana bintang itu dia mempunyai cahaya yang begitu tajam. Saqib ni maksud dia begitu tajam, begitu laju. Bersifat dia kata dia bila okey, kadang-kadang bila kita dongak ke langit kita akan nampak macam tik bintang. Bagi orang yang berkepercayaan tahyul dan khurafat, pasang niat. Pasang niat dia kata. Pasal apa? Apa yang kita hajat akan dimakbulkan ketika mana kita nampak tik bintang. Itu khurafat. Kita orang Islam jangan buat benda-benda macam tu. Allah Ta'ala tak bagi syirik. Pasal apa nak pergi nak minta dekat bintang tu. Rupa-rupanya bintang itulah yang salah satu di antara tarik bergerak. An-Najmus Saqib. Itu satu bintang yang menembusi dengan perjalanan dia yang cukup laju. Apa dia yang Allah Ta'ala nak cerita pasal bintang laju ni? Nak cerita pergerakan malaikat yang bernama Jibril alaihi salam. Punya laju dia bergerak. Bersifat seperti tariq yang mengetuk pintu hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali datang membawa wahyu daripada Allah Ta'ala di atas peristiwa yang berlaku. Tak ambil masa serta merta sampai. Kerana apa? Dia bersifat seperti tariq an-najmus saqib. Cahaya yang terus tajam meluru begitu laju untuk sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebat, begitu hebat penciptaan Allah Subhanahu wa taala di atas satu makhluk yang bernama Jibril alaihi salam. Jikalau tidak, beliau tidak bolehlah menjadi sebagai pengutus surat. Menyampai wahyu kita kata pengutus surat lah yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala dalam masa beberapa saat terus sampai. Kenapa? Dialah tariq. Dialah yang mengetuk hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas mencurahkan
beberapa ayat-ayat ataupun wahyu-wahyu ke dalam dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu membentangkan kepada para sahabat merakamkan melalui akal secara hafaz dan tulisan untuk disimpan dan dibukukan. Maka daripada kegigihan para sahabat yang menghafaz juga yang menulis, mengumpul dan menyimpan, maka hadirlah kepada kita hari ini Al-Quran dalam bentuk satu naskah yang tak perlu kita susah-susah untuk terjemahkannya. Tak perlu susah-susah untuk kita cari baris dan juga titik kerana kesemuanya telah lengkap berada di tangan kita. Maka rugilah seandainya kita biarkan dia berlalu seperti itu sahaja. Ini dimaksudkan dengan tariq di antara penceritaan Allah Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesai pada 3 ayat ni. Dia nak cerita, kamu faham ya Muhammad, ya, kalau Rasulullah faham, insya-Allah kita cuba faham apakah yang dimaksudkan dengan tarik, iaitu mengetuk dengan kuat. Bunyi ketukan dengan kuat. Ini bukan cerita dongeng. Kalau dia datang daripada Al-Quran, maka dibuktikan oleh angkasawan secara jelas ianya adalah benar. Alhamdulillah. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada tiap-tiap diri melainkan ada atasnya yang memelihara. Sesungguhnya tiap-tiap diri manusia itu ada yang tukang jaga. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap diri manusia itu, setiap nafsu itu, setiap jiwa itu ada yang jaga. Bukan sekadar manusia saja, malahan setiap jiwa, setiap yang hidup, setiap yang bernafas itu hafiz. Ada yang menjaga. Di sini Allah Subhanahu wa taala nak mengajak kita mengenali tentang diri kita. Kita ni ada yang tukang jaga. Ada yang tukang pelihara kita. Kita bukan main sendiri macam ni dah. Bahkan sampai sekarang ni kita masih lagi dijaga. Sampai bila? Sampai mati kita masih lagi dipelihara. Jadi tidak ada satu pun yang terlepas daripada pemeliharaan ataupun penjagaan Tuhannya. Kita mengakui, kita tengok binatang, kita tengok pada binatang. Yang nak dikatakan setiap jiwa tu, setiap nyawa tu ada yang melihara. Ikan paus, ikan pun dia besar kan. Kalau tak, kita mungkin tak pernah tengok secara nyata. Kita tengok dalam TV ataupun rencana. Dia adalah makhluk Allah yang besar. Allah Ta'ala ciptakan. Memang dia beranak-beranak, dia dah besar dah. Dia memang spesies yang besar. Dia Allah Ta'ala bagi kepada dia kelebihan dia bukan bertelur. Dia beranak. Dia beranak dan dia menyusukan. Masya Allah. Kayanya Allah, dalam ayak dia bagi ikan tu beranak. Dalam ayak dia bagi ikan tu menyusukan. Okay. Biasanya dia akan beranak 3 hingga 4 ekor. Dan anak tu takkan keluar mesat daripada rahim dia. Kemudian masuk, dia ada satu poket di bawah perut dia. Ni nak cerita dalam National Geographic lah kan, saya suka tengok rencana tu. Dia akan masuk duduk di dalam poket ibu dia tu. Kemudian untuk meneruskan kehidupan selama bertahun, dia duduk dalam poket mak dia ni. Besar baru dia keluar sebab tak mahu dia menjadi mangsa kepada ikan lain. Sebab dia akan duduk melekat, menyusu di perut ibu dia. Dia tak seperti ikan-ikan lain yang mana yang bertelur. Ikan tu, ibu dia akan tinggal. Tak jaga dah. Tinggal telur tu pergi ke mana-mana. Esok menetap pandai-pandai lampau bawa diri. Tapi berbeza dengan ikan paus. Sebab tu dia nama mamalia tu. Dia nak menyusukan. Jadi, dia masuk duduk dalam poket mak dia. Macam kangaroo tu lah. Dia duduk dalam poket mak dia. Bila duduk dalam poket mak dia, dia memerlukan makanan untuk hidup. Dia akan makan adik-beradik yang beranak dengan dia 2-3 ekor tu. Dia akan makan sesama mereka. Jadi siapa yang kuat, dialah yang akan hidup.
Allah bagi dia makan sebenarnya bekalan. Makan satu saja yang akan hidup. Biasanya satu akan hidup. Dia akan makan adik-beradik yang lain. Kalau dia tak makan, dia mati. Siapa ajak? Mak dia ajakkan, mak dia tak ajak. Mak dia cuma suruh duduk dalam poket tu saja. Ha? Lagi tak cukup tempoh masa dia, dia tak akan keluar daripada pada perut ibu dia tu. Padahal dia duduk dalam rahim dah selama tempoh. Dan yang kata ikan paus ni dia kalau mengandung sampai 24 bulan. Dia mengandung. Lepas tu bila keluar mai bukan keluar terus lah. Keluar mai sat, masuk balik duduk dalam poket. Makan sama-sama adik-beradik tu makan. Siapa yang kuat maka itulah yang hidup. Siapa yang jaga tu? Allah yang jaga. Allah yang bagi makan. Keluar mai. Sentiasa menyusu. Subhanallah. Subhanallah. In kullu lamma alaiha hafiz. Allah Ta'ala nak abad. Tiap-tiap sesuatu tu kami jaga. Kami pelihara. Begitu juga dengan diri kita, no? Allah punya jaga kita pada setiap saat. Allah Ta'ala tak pernah tinggal kita sendirian. Dalam susah, dalam senang, dalam sedih, dalam gembira, dalam lapar, dalam kenyang, dalam sejuk, dalam panas. Allah punya sayang, Allah punya kasih dekat kita. Dia sentiasa ada dengan kita. Orang kalau orang sayang tu dia tak tinggal nah. Ibu yang melahirkan anak, dia punya sayang kat anak dia, sanggup berhenti kerja, tak kerja dah. Awak berhenti sayang nak tinggal lah, tak tergamak nak tinggal. Nak bagi dekat orang mengasuh. Dia nak 24 jam dia ada dengan kita. Tanda kasih sayang makhluk sesama makhluk. Tetapi kasih sayang rahmat Allah dengan kita. Satu saat pun Allah Ta'ala tak pernah tinggal kita. Sentiasa Allah Ta'ala jaga diri kita. Tidur kita tidur segar, nyaman, tidur aman, sentosa. Allah Ta'ala jaga daripada gigitan binatang-binatang yang keluar waktu malam. Kan ada binatang yang keluar pada waktu malam. Lipas, lipan, kalajengking dan binatang-binatang yang sama waktu dengannya. Allah Ta'ala jaga kita. Jangan main binatang tu. Pengasihnya Allah. Ha? Baiknya Allah. Sayangnya Allah dekat kita. Ha? Itu kita sebagai manusia. Tak bolehkah kita asingkan ataupun peruntukkan sedikit beberapa minit waktu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, penjaga kita yang tak pernah sekelip mata pun tidur. Dengan penuh kekayaan, dengan penuh kudrat dan iradahnya, Allah sentiasa menjaga diri kita. Itu yang dia kata, tiap-tiap jiwa, tiap-tiap diri, tiap-tiap nyawa ni aku jaga. Bahkan cacing yang ada di bawah tanah tu pun Allah yang jaga. Cacing yang bawah tanah tu, buta lah. Cacing ni dia buta. Nak cerita pasal cacing pula, subhanallah. Sebab tu saya kata, pandanglah, lihatlah pada penciptaan Allah. Nescaya betapa besarnya. Cacing di bawah tanah ni dia buta. Bila dia buta, dia rupanya ada mata depan dengan mata belakang. Sebab tu dia tak payah U-turn. Masya Allah. Kayanya. Kaya sungguh. Dia tak, kalau nak pergi sana, dia dah tak nampak. Bila tak nampak, tak ada mata. Kemudian, apa guna dia nak U-turn? Sebab dia dah buta. Ikut suka dia nak jalan. Mula dia pergi sana. Kita kacau dia ikut depan. Dia nak ikut sini. Dia ikut belakang lah. Siapa yang jaga dia bawah tanah tu? Allah yang jaga. Siapa bagi makan? Allah bagi makan. Dia makan apa? Makan tanah. Hidup nak makan tanah. Dan yang tu yang Allah Ta'ala bagi kat dia sebagai rezekinya. Yang sehalus-halus binatang. Besar kuman. Siapa yang jaga? Allah yang jaga. Jadi bila kita tahu, setiap jiwa, setiap nafsu itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak usah risau sangatlah, tak usah bimbang sangatlah di atas segala apa yang Allah Ta'ala nak bagi dekat kita. Kita cuma jaga amanah Allah aja. Yang mana Allah Ta'ala bagi pinjam, jaga. Jaga dia elok-elok. Selebihnya, serahlah pada Allah. Kita berserahlah pada Allah. Sebab tu, ketika mana hari ni, orang dengar kata, kau ni kena penyakit ni. Itulah tak mau nak jaga. Kan dah kena COVID. Itulah hang pandai sangat pergi bercampur. Tak, bukan tular.
Setiap diri, setiap nyawa, setiap jiwa, Allah yang jaga. Kalau dia nak bagi kena lah. Hang jaga pi macam mana. Kita jaga tak macam Allah jaga. Kita hanya boleh duk jaga-jaga. Jaga-jaga. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Nah, kita dah jaga lah betul lah. Tapi kita lupa. Ada satu penjaga. Ini hadiah istimewa. Aku sayang sangat dekat hang. Wahai sekian-sekian. Aku bagi. Hadiah. Aku sayang sungguh-sungguh kepada hamba aku ni. Aku tahu dia kuat. Dia boleh tanggung beban ni. Aku bagi. Itu yang kata setiap jiwa tu Allah jaga. Jadi apa yang menimpa kita, kita anggaplah itu sebagai qada. Qada dan juga kafarah. Kafarah di atas segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan musibah yang menimpa diri kita itu akan dapat mengurangkan dosa sebelum kita balik menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau duk senang, lenang, seronok sentiasa saja, risaulah, bimbang dia menjadi istidraj. Tak apa, susah sikit tak apa. Susah kerana Allah yang menghantarkan kepada kita. Ini yang Allah Ta'ala bagi tahu. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Maka hendaklah memandang manusia itu dari apakah dia diciptakan. Dia ulang lagi. Allah ulang lagi. Pandanglah wahai manusia. Ayat ni dia kembali kepada kita. Ayat ini dinamakan ayat tafakkur. Ayat mengajak kita untuk berfikir. Hendaklah manusia itu merenung, memikirkan, memandang dengan mata hati daripada keadaan yang terlindung yang kita tak nampak ni sampai kepada keadaan yang kita nampak dengan pandangan mata kita. Perhatikanlah. Kita ni diciptakan daripada apa? Mimma khuliqa. Daripada apa kamu diciptakan? Baik, kita tahu kita diciptakan daripada apa. Allah ulang berkali-kali, berpuluh-puluh kali. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengulang benda yang sama. Daripada apa? Khuliqa mimma indafiq. Pasal apa benda ni diulang-ulang? Kalaulah Allah Ta'ala tu nak ajak kita, dia kena ulang. Ni abang. Benda belajar ni kena berulang. Kalau hang tak ulang, dia lupa. Kalau hang tak ulang, dia tak ingat, dia tak sedar diri. Sebab tu bila kita abang, ni aku nak abang sekali lagi ni. Nak dengar tak? Jangan buat kalau hang buat, hang jadi macam ni. Berapa ratus kali dah duk abang. Dia tak apa. Ulang pilah beribu kali pun. Inilah maksud Allah Ta'ala. Benda ni kena ulang. Kalau tidak, dia lupa diri manusia ni. Belagak, perasan, tak tentu lah. Fikirlah balik. Hang tu jadi daripada apa? Kamu dijadikan, kata Allah, mimma'in dafiq. Daripada air yang melancar. Dafiq ni maksud dia lancar. Laju keluar. Allah, malunya. Allah ulang sebut dekat kita. Ada yang Allah Ta'ala sebut mimani yumna. Daripada mani yang ditumpahkan. Allah Ta'ala sebut pun kita malu dengar. Itulah kejadian ciptaan Allah pada diri kita. Allah Ta'ala sebut pula tang mana daripada mai. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Kedudukan pun tak cantik. Yang dia habaq ni, ma'in dafiq ni air yang melancar keluar, air yang keluar laju. Dia terbit laju. Dia bukan meleleh, tapi dia terpancut, terpancar. Dafiq ni maksud dia. Subhanallah. Kayanya Allah untuk menjadikan satu manusia macam kita. Dan dia mai daripada mana? Yakhruju min bainis sulbi. Ayat yang terpancar tadi, ayat yang terbit keluar itu adalah daripada sulbi. Sulbi mana? Tulang sulbi yang duduk di punggung. Yang duduk di punggung lelaki. Tempat duduk pun tak cantik. Allah. Tempat duduk cantik. Di kita panggil apa? Tulang senongging. Dia duduk di situ untuk diterbitkan keluar. Kemudian kata Allah, bukan saja di sulbi, wat taraib. Tadi sulbi lelaki, wat taraib dan taraib
wanita. Maka taraib wanita itu ulama-ulama menafsirkan taraib adalah dada. Kita panggil buah dada. Bukan nak mencarut. Nah, tapi Allah Ta'ala nak cerita. Tak eloknya tempat duduk hang manusia. Aku letak dekat situ. Aku lahirkan kamu ke muka bumi ini. Aku bagi sikit pinjaman. Daripada sedikit kekayaan aku bagi sikit. Sedikit kecantikan aku bagi. Ha? Sedikit harta dan keturunan aku bagi sikit. Pun hang dah nak begah. Fikir baliklah ramai daripada mana. Ha? Ramai daripada mana. Tak cantik pun kehadiran kamu. Dah lamai daripada tempat tak cantik. Duduk pun pada tempat yang tak apa cantik. Tapi Allah Ta'ala letak nama Rahim. Apa maksud Rahim ni? Pengasih. Duduk dalam tempat pengasih. Rahim seorang wanita yang mana diterbitkan air yang terpancar itu daripada dada dia rupanya. Daripada buah dada. No? Yang kata mani wanita rupanya dia datang daripada buah dada. Nah, mani lelaki datang daripada sulbi. Maka dicantumkan Allah Ta'ala, diletakkan di dalam satu ruang. Ruang yang dinamakan rahim. Subhanallah. Tang tu rupanya duduk kita. Elok ke? Tak elok pun. Keluar melalui mana? Keluar melalui lubang kemaluan. Allah. Elok ke ya Allah? Malunya dekat Allah kalau kita nak takabur. Nah? Jangan sombong kata Allah. Nah, takabur itu adalah selendangku. Riak itu adalah pakaianku. Hampa tak layak pakai. Untuk apakah kita takabur, kita besar diri. Nah, kita riak nak tunjuk dekat orang. Kita ni mai dari tempat yang tak cantik. Tu selendang Allah. Tu pakaian Allah. Biarkan. Tak layak pun kita pakai. Daripada mana kita diciptakan. Daripada mana kita terbit mai keluar. Ha? Sungguh-sungguh sungguh-sungguh memalukan. Itu taraib. Itu dada perempuan. Masya Allah. Dan kita tengok nak. Bila mana kita keluar mai ke muka bumi ni. Kita menyusu balik daripada dada perempuan. Itu minuman kita. Kemudian Allah Ta'ala cerita juga dalam Al-Quran. Susu itu terjadi daripada hasil percampuran najis dan juga darah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah Ta'ala cerita. Susu yang kita minum adalah tercipta daripada hasil percampuran najis dan darah. Allah Ta'ala asingkan menjadikan dia susu. Tak kira lah susu binatang atau susu manusia. Nah, diproses oleh Allah daripada percampuran darah dan juga najis. Maka menghasilkan dia menjadi susu bagi minum balik untuk meneruskan kehidupan nak membesar. Tu dia mai daripada lubang najis, duduk daripada tempat najis, keluar daripada lubang najis, keluar minum pun daripada hasil proses daripada najis. Jadi untuk apa? Untuk apa kamu terus takabur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan kejadian kita, no, daripada mula kejadian kita, daripada mana terbitnya kita pun dah tak cantik, dah tak elok. Sebab tu ketika mana kita melakukan salah, sikit kesilapan, sedikit kesalahan bila ditegur, terimalah. Nah, ada yang tak boleh terima, marah bila ditegur. Kita tak betul pun. Tapi perasaan takabur tu ada. Bila perasaan takabur tu menebal dalam diri kita, kita cepat melatah bila ditegur. Anda kita melakukan kesalahan, berterima kasihlah. Sebab ada yang sudi menegur atas segala kesilapan yang kita buat. Jangan sombong. Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat ni, Allah Ta'ala nak cerita kepada kita tentang asal kejadian kita. Kok mana kita main? Sebab Allah Ta'ala tak mau kita sombong. Nah, sombong ni dalam bahasa Arabnya takabur lah. Nah, riak ni maksudnya nak tunjuk dekat orang dengan apa yang dia miliki. Tak payah tunjuklah. Nah, yang mana kata Allah, yauma tubalas sarair. Pada hari yang akan nyata segala yang tersembunyi. Dah, masa terlangkap. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya dia
atas mengembalikannya adalah sangat sanggup, sangat mudah. Serta siapa ni? Allah. Bila mana Allah Ta'ala sebut tentang penciptaan kejadian manusia begini, 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 begini. Orang kafir ni selalu mempertikaikan macam manalah Allah ni. Dia nak buat manusia yang dah mati, yang dah reput, yang dah jadi tanah debu tu. Dia nak bagi hidup balik macam mana. Allah Ta'ala kata, hak tak ada pun aku boleh bagi ada. Tambahlah hak yang ada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Lagilah tak susah aku nak mengembalikan benda yang dah ada. Hak tak ada, tak ada, tak pernah ada pun. Dia boleh main melalui air yang diterbitkan. Dia belah, dia duduk di dalam pangkal rahim untuk tempoh beberapa lama, dikeluarkan, disusukan, kemudian mengambil tempoh masa beberapa lama untuk membesar, dimasukkan akal, ada memayiznya, boleh pikir baik yang dan jahat. Ha? Kemudian jadilah macam kita hari ni. Kita kenal, saya kata kita kenal diri kita siapa. Ikut dia punya keadaan. Kadang-kadang dia bagus. Kata apa pun tak apa, hari ni mood dia bagus. Kadang-kadang mood tak bagus. Tak boleh silap sikit dia naik angin. Ikut angin dia. Ha? Kata Allah Ta'ala, kalau dah aku boleh buat hampa daripada tak ada kepada ada, tambahailah hampa dah ada. Lagilah tak susah aku nak buat dah. Kita dah ada dah ni. Mati, esok ni habis. Habis pada dunia. Fana di dunia. Kullu man alaiha fan. Tiap-tiap apa yang ada, binasa habis. Betul kita sekarang sedang menerima pembinasaan. Ha? Rambut dah makin gugung. Habis dah gugung. Yang warna hitam pun makin turun color. Ha. Kita tekan turun color lah. Dia tak hitam dah. Dia makin putih kan, pudar. Sesuatu benda, pakaian, kalau lama-lama dia akan turun pudar. Mula-mula kita beli warna terang. Lama-lama dia akan semakin pudar. Begitulah warna rambut kita. Nah, dia tak turun color. Tapi dia luruh, dia tumbuh main tak color hitam dah. Nah, dia jadi putih. Allah Ta'ala bagi pula gatai, garu, merenyam-nyam. Tak tahan, cabut. Cabut uban. Sebenarnya uban ni tak elok cabut lah. Kalau kata boleh tahan, tahan lah. Jangan cabut. Kalau kita cabut uban, satu kita cabut, 10 dia akan naik. Tapi dah tak tahan lah. Sambil semayang pun rasa dia merenyut-renyut dalam tu. Nanti saat dah cabut-cabut telekong tu, punya kecau rambut sampai dua belah tangan. Baru dia rasa lega. Sebenarnya uban ni tak baik, tak elok cabut. Makruh. Kalau saja-saja kita nak cabut, malu tengok aku dah ada uban. Jadi makruh lah. Tapi kalau kita cabut dengan sebab gatai, dia tak boleh, dia ganggu kita, maka itu harus dibolehkan kita membinasakan dia. Dia nak abad tentang kebinasaan. Kita tengoklah rambut yang hitam dah pun memutih. Gigi yang penuh dah pun luruh habis. Pasal apa? Kita ni sedang menerima kebinasaan. Sikit-sikit-sikit. Yang mana tulang kamu yang kuat dah pun lemah. Nak angkat barang berat sikit pun tak boleh. Nak jalan laju pun tak boleh. Kaki sakit, lutut sakit, tapak kaki sakit, tumit sakit. Hati pun sakit. Itu di antara kita sedang menerima pembinasaan. Susah dah Allah Ta'ala nak buat. Tak susah pun. Tak susah pun Allah Ta'ala nak buat. Berapa lama saja. Kita hidup ni tak lama. Sangat. Dalam tempoh kehidupan ni lah kita menimba bekalan untuk kita bawa pi balik ke sana. Bawalah sebanyak mana yang mampu. Yang mampu kita buat melalui hati yang penuh dengan keikhlasan. Dan kata Allah lagi, yaumatublas sarair, bila mana Allah Ta'ala nak kembalikan ni, pada hari yang akan menjadi nyata segala yang tersembunyi. Apa yang menjadi nyata segala yang tersembunyi ni? Kita tahu dosa, pahala. Hari ni siapa tak nampak? Tak nampak. Kita lah duk rasa syok sendiri. Aku ni rasa banyak dah buat baik. Tentu banyak dah pahala aku. Itu tersembunyi. Kita tak tahu. Begitu juga dengan dosa. Banyak dah dosa kita. Itu juga tersembunyi. Esok ni Allah Ta'ala buat keluar.
Dalam pahala kita tu, kalau kita ikhlas, maka adalah dia. Dalam dosa kita tu, kalau kita benar-benar memohon keampunan dengan sebenar-benar taubat, maka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terpulanglah kepada kita untuk menyatakan dan menyembunyikan. Kalau kita pandai sembunyikan aib orang lain ketika hayat kita hari ini, Allah Taala akan sembunyikan aib kita di sana nanti. Kalau kita jenis orang yang suka gembar-gemburkan rahsia orang, buka aib orang, cerita aib orang, Allah Ta'ala akan bukakan keaiban kita. Itu terpulanglah kepada kita Uh, yang mana kita akan diperlihatkan. Kalau boleh kita nak hak baik-baik saja yang Allah Ta'ala tunjuk di akhirat nanti. Maka Allah Ta'ala kata, aku akan buka segala rahsia yang tidak kamu ketahui. Lah ada juga kayak ni, ingatkan dia tak kira. Aku dah minta ampun dah. Kata Allah, hang tak minta dengan sungguh-sungguh. Hang main-main, hang minta ampun tapi hang ulang buat pula. Hang minta maaf tapi hang kata balik. Hang pergi jumpa dia, minta ampun kat dia. Lepas tu belakang dia hang kata balik. Hang fitnah dia lagi. Berulang-ulang hang lakukan. Maka hari ni, maka aku bukakan daripada awal sekali. Aku bukakan kepada seluruh makhluk. Boleh dilihat bahkan oleh seluruh Nabi-Nabi. Bermula daripada Nabi Allah Adam alaihissalam hinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menyaksikan setiap kebaikan dan keburukan kita di sana nanti. Itu yang disebut sebagai Yaumatublas Sarair, yang akan dibukakan segala rahsia, akan diceritakan betapa kerdilnya kita umat manusia pada hari itu, sewaktu dipanggil satu-satu nama, diperhitungkan, dipertimbangkan, dibicarakan di hadapan ahli-ahli syurga. Malu no, malu ya Allah. Nak menghadap dengan ahli-ahli syurga. Jangan kata nak menghadap dengan siapa, nak menghadap dengan Rasulullah pemalunya. Paling malu nak menghadap dengan Rasulullah. Tak boleh sebut, tak boleh sebut. Rasa sedih sangat bila nak menghadap dengan dia. Nak kata apa, dia pasti tengok kita Dia tahu nama kita. Kan, masa tu dia tak tanya dah pasal apa hang buat. Kan dah aku tinggalkan kepada kamu hadis dan Al-Quran. Hang baca tapi hang tak mau ambil amal. Hang baca, hang faham, hang dengar. Orang nasihat hang tak mau ikut. Malunya pada Nabi SAW. Allah alam. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung wassama idhatir raj. Dia cerita lagi tentang langit dia. Allah kaya dia boleh cerita apa dia suka. Kita baca, kita ikut, kita dengar, dan paling penting kita berfikir. Berfikir. Wahai manusia yang kecil sangat. Kecil sangat. Aku jaga hampa, dia kata. Aku jaga sungguh-sungguh hampa. InsyaAllah. Wallahu'alam. Kita akan sambung minggu depan ayat yang ke-11. Baik. Ada soalan nak tanya tak? Assalamualaikum Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum soalan dibukakan, Cik nak umumkan sedikit berkenaan dengan sumbangan daripada sahabat-sahabat Google Meet untuk anak-anak tahfiz Sungai Kedak, dan alhamdulillah kami dapat mengumpulkan sejumlah 8,450, dan ucapan terima kasih banyak-banyak pada sahabat-sahabat yang sudi untuk sama-sama berkongsi rezeki. Okey, itu je, dan diserahkan pada Ustazah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Apalah ucapan yang dapat saya katakan. Sungguh terharu ya Allah. Saya tak tahu nak kata apa. Begitu besar. Cukup besar. Bagi saya cukup besar. Pemberian yang tak pernah putus-putus. Terima kasih ya Allah. Allah menggerakkan hati kalian untuk berlumba-lumba melakukan kebajikan. Jazakumullah syukran katsira. 8,000 lebih. Bukan jumlah yang sedikit. Bagi insan-insan fakir seperti anak-anak tahfiz kita. Masya Allah. Sebenarnya, ukhuwah muslimah ni bagi banyak sungguh-sungguh. Setiap bulan salurkan melalui ikut akhirat. Itulah yang saya gunakan sebagai perbelanjaan mereka.
makan minum, bila api bilayak, gaji guru. Saya cuba agihkan dengan nikmat Allah Ta'ala yang begitu besar. Ada lagi rupa-rupanya, ya Allah. Begitu besar. Apa yang mampu saya ucapkan. Jazakumullah syukran katsira. Kebaikan yang melimpah ruh untuk kalian semua. Dan hanya Allah saja yang mampu membalas. Terima kasih Ji, terima kasih semua terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, terutamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada soalan tak? Okey. Kalau tak ada apa, saya sudah dulu nak. Saya sudah dulu dengan lafaz wabillahi taufiq al-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang baik itu Allah punya, yang tak baik itu adalah saya punya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin, وانصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.